Sirah bermaksud kisah hidup Rasulullah. Sirah Rasulullah SAW, kisah kehidupan Rasulullah. Ada kena mengena apa Ustaz? Kenal Rasulullah? Oh, bukan kena mengena. Yang tu punca kebahagiaan dunia akhirat setelah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pertama, Abdullah dan Aminah. Selama hidupnya Abdul Muttalib diberi oleh Allah 10 orang putera. Abdul Muttalib ni tuan Rasulullah, ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Keseluruhan puteranya sangat disegani oleh bangsa Quraisy. Abdul Muttalib ketua penduduk Mekah. Rumah Rasulullah dekat Marwah, dekat pintu keluar tu, itu keturunan Rasulullah yang atas-atas ni semuanya adalah pemimpin-pemimpin Makkah Al-Mukarramah, mewarisi juga darah kepimpinan daripada nenek moyang beliau. Tu yang bergabung semua tu di situ. Kemudian salah seorang daripada putera Abdul Muttalib yang paling disayangi oleh beliau adalah Abdullah. Abdullah ni bongsu. Ayah Rasulullah Abdullah, dia anak bongsu dan dia yang paling disayangi. Setelah Abdullah cukup umur, beliau dikahwinkan dengan seorang putri yang sangat terkemuka sekali di antara kaumnya yang bernama Aminah. Jadi Abdullah ni dan seluruh anak lelaki Abdul Muttalib disegani. Orang Mekah segan dengan keluarga ni. Satu, keluarga pemimpin. Yang kedua, Abdul Muttalib ni pula satu orang yang amanah, jujur, seorang yang jujur. Anak yang paling dia sayang Abdullah, dan itu juga lah anak lelaki Abdul Muttalib yang paling diganggu oleh wanita-wanita lain di kota Mekah. Anak-anak dara kota Mekah sehingga menuruti jalan Abdullah. Sekali Abdullah akan balik, sekali dia akan balik jalan ni, anak dara 2-3 orang ni dia tunggu dah, nak mengorat. Subhanallah. Sehingga ayah dia Abdul Muttalib ni tengok, tak boleh lah anak aku ni kan, pekat jadi kegilaan wanita zaman tu. Lalu ayah dia pun cari calon yang paling sesuai, satu orang wanita yang dihormati, anak dara yang dihormati, terkenal nasab keturunannya, wanita yang menjaga maruah dan kedudukan dan kehormatan dia. Itulah ibu Nabi Aminah binti Wahab. Sayang sekali kerana umur perkahwinan kedua insan itu tidak berlangsung panjang. Semua kita tahu. Ini permulaan kepada ujian kepada seorang manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam alam ni tuan-tuan sekalian, yang ada nyawa 4. Manusia, malaikat, jin dan juga syaitan. Binatang 5. Ini yang ada nyawa. Di kalangan semua makhluk yang banyak ini, Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pilih antara semua ini untuk menjadi khalifah. Allah pilih manusia kerana mereka ada akal dan mereka ada nafsu. Maka mereka dipilih sebagai pemimpin makhluk lain di alam ini. Kemudian di kalangan manusia yang ramai ini pula, Allah SWT memilih Rasulullah SAW sebagai kekasih pertama Allah SWT, yang paling Allah sayang. Bila saya sebut makhluk yang paling Allah sayang, kita mesti berfikir, kenapa Allah menyayangi Rasulullah? Maksudnya, kalau nak kita juga disayangi seperti Allah menyayangi Rasulullah, mesti ikut cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi baca, apa yang Nabi makan, bagaimana Nabi berjalan, apa ibadah yang dilakukan, itulah yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala buat selama-lamanya, tidak ada tolak bandingnya, akan terus meletakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang pertama, tak boleh lawan. Jadi dalam sirah inilah bila kita baca, tengok ujian pertama, Aminah berkahwin dengan Abdullah, tak sampai setahun Allah SWT tarik nyawa Abdullah ketika Nabi SAW berada dalam
masih berada dalam kandungan ibu dia baru beberapa bulan. Itulah ujian pertama yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak tak saya nak beritahu? Saya nak beritahu bahawasanya di dalam alam ini yang paling berat sekali diuji oleh Allah dengan ujian dan percubaan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kita. Bukan kita. Sebab tu bila kita ada ujian, rasa lemah, rasa macam tak jumpa jalan keluar, Allah Ta'ala bagi ujian, baca kisah hidup para Nabi dan Rasul, kita akan nampak kecil je ujian kita. Kita akan rasa kecil saja ujian yang Allah uji kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dia bukan meninggal ketika ayah Rasulullah bukan meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun, bukan ketika Nabi berusia 2 tahun, tetapi meninggal ketika Nabi berusia 3 bulan dalam kandungan, lebih kurang ataupun 6 bulan dan sebagainya. Yang sahih memang Nabi berada dalam kandungan ibu beliau. Kerana apa? Ulama sebut ujian pertama ini, yang paling berat ini, kehilangan seorang lelaki yang akan memberi nafkah kepadanya, iaitulah ayah. Seorang lelaki yang bernama ayah, yang selalunya akan mempertahankan fizikal anaknya. Seorang lelaki yang bernama ayah, yang akan memberikan kasih sayang tambahan kepada anaknya. Allah tarik awal supaya apabila nanti kerap kali kami turunkan ujian kepada kamu wahai Muhammad, tempat untuk kamu mengadu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak sebut ayah, Nabi tak sebut mak apabila menghadapi masalah dan ujian macam kita. Itu hikmah dia. Kemudian Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal bertepatan 20 April 571 miladi. Nabi dilahirkan pada bulan April. Tahun berapa? Nabi lahir 571 miladi. Maksudnya Nabi lahir sebelum Nabi Isa 571 tahun. Setelah lahir, ibu Rasulullah iaitulah Aminah, dia pun kirimkan bayi tadi kepada Abdul Muttalib. Setelah melahirkan Muhammad, Abdul Muttalib sukalah. Kan? Suka. Sebab apa suka? Dua faktor. Yang pertama, yang tu cucu yang datang daripada anak kesayangan. Yang kedua, sebab anak kesayangan tu Abdullah tu telah meninggal. Jadi bila dia meninggal, tinggal anak pula dalam kandungan, ada anak, lahir anak dia, sayang lah. Memang Tok Wan sayang. Bila buat pergi rumah Abdul Muttalib pun pegang, dia bawa masuk ke dalam Kaabah. Jadi Abdul Muttalib bawa masuk Rasulullah dalam Kaabah. Selalunya dalam Kaabah ni orang Arab daripada zaman itu depa nak buat solat, bukan buat solat, dia nak hajat, dia nak minta hajat semua dalam tu. Jadi orang Arab sebelum Nabi dilahirkan, mereka percaya bahawa Allah itu wujud. Mereka percaya Allah itu wujud dan mereka menyebut Allah. Siapa yang menciptakan alam ini, dia akan sebut Allah. La yaqulun Allah, akan sebut Allah. Jadi mereka percaya kepada Allah, akan tetapi mereka mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah, dia buat berhala lah di keliling Kaabah tu. Kemudian dah masuk dalam tu, berdoa Abdul Muttalib, dan kemudian Abdul Muttalib menamakan cucu itu dengan nama Muhammad. Hamidah, dia telah memuji. Mahmud, orang yang terpuji. Orang itu terpuji. Mahmud, dipuji. Mahmud. Muhammad, orang itu sangat dipuji. Allah ilhamkan nama itu kepada Abdul Muttalib. Allah ilhamkan perkataan itu, Muhammad, sangat banyak dipuji kepada Abdul Muttalib. Kerana kata para ulama, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu orang yang dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, Muhammad. Kemudian penyusuan Nabi. Pada waktu itu kota Mekah ni bandar, pekan. Setiap bayi lelaki yang dilahirkan akan dihantar ke perkampungan. Maklumat ni semua orang tahu. Ada satu kampung yang berdekatan dengan Mekah, namanya perkampungan Bani Sa'ad.
mereka wanita-wanita yang ada susu ni akan keluar ke kota Mekah daripada Bani Sa'ad tu, datang ke kota Mekah untuk mencari bayi untuk disusukan dan mereka mendapat upah daripadanya. Berapa lama? 2 tahun. Cara macam tu. Semua bayi lelaki, kebanyakan bayi lelaki yang lahir di kota Mekah, ayah-ayah bayi ini akan mencari penyusu daripada perkampungan Bani Sa'ad yang paling terkenal. Di atas banyak sebab. Sebab yang pertama, di kampung udaranya lebih segar. Yang kedua, anak-anak ini akan belajar cara hidup kampung. Yang ketiga, mereka boleh belajar bahasa Arab yang lebih fasih dan lebih baku. Yang keempat, mereka boleh belajar menunggang dan juga bercucuk tanam suatu hari nanti. Dah ada keluarga situ kan? Bila dah ada keluarga, boleh belajar benda-benda tersebut, termasuk mengembala kambing. Di atas faktor-faktor inilah, ni ulama sebut, atas faktor-faktor inilah bayi-bayi lelaki daripada kota Mekah bila lahir, mereka akan diserahkan kepada penyusu-penyusu Bani Sa'ad. Jadi Nabi pun lahir, ada lagi bayi-bayi lain. Wanita-wanita dari Bani Sa'ad pada tahun itu pun keluar. Keluar. Dulu saya pernah sebut di sini, kalau tak silap ingatan saya pernah sebut di sini, perkampungan Bani Sa'ad itu sampai hari ini masih lagi wujud, tetapi tidak ada orang. Situ dah padang pasir, ada pokok sikit, pokok-pokok. Kemudian ada satu bangunan lama, bangunan 2 tingkat, batu yang sudah lama, dah ditinggalkan. Orang yang bawa kami tu kata rumah itulah yang dibuat, bangunan itulah yang dibuat sebagai petanda, di situlah rumah Halimatus Sa'diyah. Bila saya sampai di situ, sampai di kampung tu, apa yang kita bayangkan kan, suasana keliling tu. Di situlah tempat Rasulullah bermain dengan adik-beradik susuan yang lain. Di situlah tempat Nabi membesar. Di situlah Nabi sempat mengembala kambing kampung tersebut. Jadi datanglah penyusu-penyusu daripada As-Sa'diyah ke Mekah Al-Mukarramah untuk ambil anak susuan untuk diupah. Kemudian Muhammad adalah bayi yang terakhir yang diambil. Semua penyusu-penyusu tak mau kepada Nabi. Akhirnya satu-satunya bayi yang belum ada penyusu ialah bayi yang bernama Muhammad. Bila Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Al-Harith sampai lambat cari dalam kota Mekah, jumpa satu bayi. Halimah Sa'diyah pun tanya, Al-Harith pun bertanya, kenapa orang tak ambil bayi ni? Innahu yatim, sebab anak yatim. Kalau anak yatim, siapa yang nak bayar nanti? 2 tahun kami nak menyusu, nak bayar duit pampers lah, duit jaga, contoh duit jaga dia mengasuh 2 tahun, bukan sebulan. Maka disebabkan dah berjalan jauh, Halimatus Sa'diyah dengan suami dia pun fikir di situ, Allah SWT menyampakkan perasaan kasih Halimah ke dalam hati Halimah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ambil bayi itu bawa balik. Apabila bawa balik Muhammad sampai di rumah, Halimah melihat selepas 1 minggu, selepas 2 minggu, binatang-binatang ternak Halimah susu dia penuh. Tanaman-tanaman Halimah menjadi. Ketika mana di kampung itu keseluruhan tanaman kering. Jadi dia tengok tu, suami isteri berbincang, kakak tengok, pelik ni. Akhirnya mereka pun yakin bahawa keberkatan itu datang daripada bayi yang baru mereka ambil daripada kota Mekah, iaitulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja suami isteri itu perasan, orang kampung pakat singgah di rumah Halimah, singgah rumah Al-Harith. Ketika mana tanaman dan binatang mereka tidak menjadi, ketika itulah tanaman dan binatang ternak Halimah dan Harith menjadi segar dan subur. Lalu mereka berkata, ya Halimah, laqad akhadhti nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, keberkatan yang sedang dirasakan oleh keluarga kalian sekarang ini datang daripada bayi itu. Tuan nampak tak barakah Rasulullah? Keberkatan manusia yang paling disayangi oleh Allah ni bukan setelah dia umur 50 tahun dah pergi haji 3 kali, dah buat umrah 12 kali, puasa.
sebelum dia membesar. Mulia apabila Allah Subhanahu Wa Taala kasih dengan seseorang, kemuliaan itu telah pun mengalir di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada Nabi bayi lagi. Bayi. Maka benda ni, benda-benda luar biasa yang berlaku kepada para rasul dan para nabi ni dinamakan oleh ulama akidah sebagai dengan perkataan irhas. Kalau mukjizat yang tu berlaku kepada rasul, perkara luar biasa yang berlaku kepada rasul dan nabi dipanggil mukjizat. Perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal rasul dipanggil irhas. Jadi duduklah nabi di situ sampailah bercerai susu 2 tahun. Sepatutnya Halimah sudah hantar Rasulullah kembali ke rumah ibu Rasulullah di kota Mekah. Halimah dan suaminya bawa Rasulullah ni, bawa Muhammad bayi yang 2 tahun dah ni, bawa balik ke kota Mekah. Tetapi bukan untuk menghantar Halimah dan Harith, bawa balik Nabi kita ke kota Mekah untuk memohon kepada Halimah, kepada Aminah, wahai Aminah, boleh tak kami nak pelihara lagi? Kali ni percuma. Tuan-tuan, siapa tak seronok? Tanaman menjadi binatang ternak pun, membiak-biak susu daripada binatang ternak pun banyak. Maka Halimah minta dengan Aminah dan juga Abdul Muttalib, kami nak pelihara lagi. Maka orang Mekah lagi suka nak ambil untuk jaga. Di kampung mereka lebih suka. Yang paling keistimewaan yang paling besar sekali ialah apabila bayi itu dia boleh bertutur dengan bahasa Arab yang paling tinggi, yang baik, yang paling baik. Sebab tu Nabi pernah sebut, setelah Nabi duduk dengan para sahabat, dah jadi rasul dan sebagainya, Nabi kata, aku ialah orang yang paling fasih di kalangan kalian. Maksudnya tuan-tuan, kalau Nabi berucap, bahasa dia tu paling tinggi. Sehingga kadang-kala apabila Nabi bercakap, sahabat tanya, ya Rasulullah, mar ruwaibidah? Ruwaibidah tu apa? Sahabat tanya. Dia perkataan Arab, tapi Nabi ni bila nak bercakap, Nabi kena turunkan dia punya level ayat tu. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, aku yang paling fasih di kalangan kalian kerana yang pertama aku Quraisy terkenal dengan kefasihan Quraisy. Yang kedua, aku membesar di dalam kabilah Bani Sa'ad ibn Bakar. Itu dua sebab tu membuatkan Nabi yang paling elok bahasanya. Entah. Kemudian setelah balik umur 2 tahun tu, Halimah main tanya Aminah untuk bawa Nabi kemudian bawa balik ke perkampungan di Bani Sa'ad. Dia pelihara sampailah umur 5 tahun 3 bulan, ataupun bahasa mudahnya 6 tahun lah. Yang lebih tepat 5 tahun 3 bulan, tapi itu pun khilaf. Saya sebut satu pendapat ya. Satu hari Nabi bermain-main dengan adik-beradik susuan yang lain di perkampungan Bani Sa'ad. Main manusia, Nabi bukan malaikat, manusia, kanak-kanak. Nabi bermain, datang Jibril alaihissalam. Ini peristiwa yang sabit dengan hadis sahih, iaitulah pembedahan dada yang pertama kali berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk main di belakang rumah, kemudian datang Jibril. Ada riwayat 1, ada riwayat 2 orang malaikat. Datang Jibril alaihi salam seorang. Semua orang tahu apabila malaikat turun untuk berjumpa dengan mana-mana rasul atas arahan Allah, mereka akan datang dengan rupa paras manusia. Jibril datang di perkampungan Bani Sa'ad. Jibril membaringkan Rasulullah. Dia pegang Nabi, dia baringkan. Kecil ni, umur 6 tahun, Jibril baringkan Rasulullah di atas tanah. Kemudian Jibril mula membedah, memotong, dia bedah. Adik-beradik lain pun lari masuk ke dalam, mendapatkan Halimah dan juga Al-Harith. Jibril di luar sana membelah, mengeluarkan sesuatu, membersihkan dengan air Zam-Zam, memasukkan kembali sesuatu itu, kemudian menjahit. Apabila Halimah dan juga Haris keluar daripada rumah, berlari-lari tengok Nabi dalam keadaan masih
terbaring, muka Nabi pucat. Nabi tak bercakap. Halimah pun tanya, wahai Muhammad, apa yang berlaku? Seorang lelaki datang, beliau membelah dada aku. Nabi tengok, mengeluarkan sesuatu, dan beliau membasuh ketulan itu, lalu dimasukkan kembali ketulan itu, lalu dijahit. Jahit. Kesan jahitan itu dilihat oleh para sahabat radhiyallahu anhu sampai Nabi dewasa. Kesan jahitan itu ada di dada Nabi SAW, di sebelah kiri. Tuan-tuan kalau bercakap dalam hati, tuan-tuan rasa bercakap tu di mana? Kalau kita bercakap di hati, apa rahsia dia, kita tak tahu. Kalau kita bercakap di hati, kita rasa di sini. Di sini yang dibelah. Dan di situlah tempat apabila seorang itu melakukan pahala ibadah, di situlah yang akan ditetapkan oleh Allah iman dan cahaya. Dan apabila seseorang itu melakukan dosa atau maksiat, di situ jugalah akan diletakkan satu titik hitam. Allah nak bagi tahu kepada kita bahwasanya yang kami nilai hati itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang tu hati yang bersih, kan? Hati yang bersih, hati yang sejahtera, yang itulah yang hanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berdiri di hadapan Allah SWT di padang mahsyar. Allah tak marah kalau tak bawa kereta besar. Allah tak pertikai kalau tak bawa jawatan besar tinggi. Allah tak pertikai kalau tak bawa harta yang banyak. Tetapi Allah akan marah dan kita akan bersalah kalau kita tak bawa hati yang sejahtera, hati yang bersih. Jadi simbolik dia yang tu. Tetapi pembedahan itu bukan simbolik. Apabila Muhammad ketika itu sallallahu alaihi wasallam cerita kepada ibu susu dia dibelah sebagainya, Halimah jadi takut. Dia terus siap barang-barang Muhammad dan terus dihantar ketika itu juga Muhammad pulang ke kota Mekah. Tu yang balik tu kan. Nampak tak cerita dia? Sepatutnya 2 tahun saja setelah cerai susu semua akan dihantar balik, ambil upah waktu tu. Tapi Halimah dia minta untuk tambah sebab sekian tadi kita dah hurai dah, sampailah umur 5 tahun 3 bulan ataupun 6 tahun. Kenapa dihantar pulang semula? Kerana peristiwa pembedahan dada tadi. Maka Nabi pun dihantar balik. Ketika berusia 6 tahun itulah Nabi melihat wajah ibu dia. Oh, tengok ni Aminah, tengok. Tuan-tuan, kita tuan-tuan tengok, bayang 5 tahun duduk dengan ibu susu, kemudian baru waktu tu kenal ibu kandung dia. Siapa yang lebih dia sayang? Ibu susu. Sebab manusia ni dia tumpah kasih kepada orang yang membesarkan dia. Tak kira lah orang tu mak saudara dia ke, tak ada kena-mengena dengan keluarga dia ke, tapi kalau yang tu yang membesarkan dia tumpah kasih ke situ. Itulah ujian kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kematian ayah, Nabi juga dijauhkan oleh Allah daripada ibu dia, daripada untuk Nabi memanggil ibu-ibu ketika menghadapi masalah. Supaya Nabi sentiasa memanggil Allah, Allah ketika Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nampak? Jauh Nabi. Umur 5 tahun 3 bulan balik. Mak dia pun selepas beberapa bulan, Aminah ni siap-siap barang nak bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bapa-bapa saudara di sebelah ibu. Di mana? Madinah. Di Madinah. Maka siaplah barang apa semua, bawa Ummu Aiman sebagai peneman. Abdul Muttalib, pak mentua, bapa mertua lah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun izinkan, bekalkan kepada mereka apa semua. Ni nak bawa Muhammad, nak pergi kenal dengan orang sana. Keluarga sana, mereka pun bersiap, mereka pun pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah sempat kenal. Sebab tu Nabi dia ada saudara mara di Madinah, Bani Najjar di Madinah. Nabi ada saudara mara. Antara Bani Najjar ialah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Zaid. Abu Ayyub Al-Ansari orang kenal lah kan? Nama dia Khalid ibn Zaid. Itu antara Bani Najjar di Madinah Al-Munawwarah. Dah tunjuk bapa saudara, dah tunjuk ni rumah tok menakan. Ni bahasa kami ni kan? Tok menakan pupu, anak menakan pupu, 2 pupu, tunjuk apa semua. Balik dalam perjalanan sampai di Abwa, sakit. Aminah sakit. Sekali lagi Nabi SAW baru berapa bulan
kenal dengan satu orang wanita yang Nabi panggil mak. Di situ Allah Ta'ala uji lagi sekali Rasulullah SAW kematian ibu dia. Berat tuan-tuan, ujian yang berat. Tak dan jadi Rasul lagi. Allah dah pasakkan hati Nabi ini dengan ujian. Bagi ujian. Nabi tak panggil ayah. Nabi tak biasa panggil ibu. Tahun yang sama Halimah Sa'diah menghantar Rasulullah. Lepas beberapa bulan pergi ke Madinah, baru kenal dengan mak beberapa bulan. Orang bagi tahu, ni mak kamu, inilah ibu kamu. Dan waktu tu juga sebelum sempat kasih itu mengalir dalam diri Rasulullah, Allah SWT uji Nabi kematian ibu dia di Abwa. Ummu Aiman pun bawa balik Nabi SAW. Ummu Aiman bawa balik. Secara logiknya Nabi tak sempat nak kasih dengan ibu dia, nak anggap yang tu ibu, tak sempat. Akan tetapi setelah Nabi dewasa, kata para sahabat, apabila melalui kawasan Abwa, kami akan melihat Rasulullah SAW turun, macam nak jumpa orang yang 10-20 tahun ni, dengan langkah Nabi yang lemah longlai. Nabi tak cerita. Nabi pergi ke satu tempat, terduduk Rasulullah sambil mendakap kedua kakinya, menangis habis-habisan sehingga membuatkan semua para sahabat menangis. Habis Nabi teriak, Nabi menangis duduk tepi kubur ibu dia. Baru sahabat tanya, ya Rasulullah, kubur siapa ni? Nabi jawab, qabru ummi, kubur ibu aku. Dan kubur itu ada sampai hari ini di Abwa. Bolehlah kalau nak pergi ziarah tu kan, tapi jangan duk buat benda-benda pelik lah. Ziarah kan, seperti mana Rasulullah menziarahi ibunya, kita kerana mencintai Rasulullah, kita turut juga perbuatan tersebut. Tak salah. Tak salah. Boleh pergi ziarah tengok. Ada kawasan tu, tapi dia tak ada lah batu nisan, batu-batu biasa lah. Tapi tempat tu sangat diketahui. Di situ Abwa ada kubur ibu Nabi SAW. Kemudian bawa balik Ummu Aiman bawa balik Nabi ke rumah Tok Wan. Tok Wan ni Tok Wan saya sebut Tok Wan senang. Bawa balik ke rumah Tok Wan, bagi tahu, kata Aminah, kami dah urus di sana sebagainya, meninggal sakit. Maka Tok Wan pun jaga. Muhammad diasuh oleh Abdul Muttalib, iaitulah Tok Wan bagi tahu. Duduk dengan Tok Wan. Duduk dengan Tok Wan ni macam mana? Cucu dengan Tok Wan ni kan, naik belakang, dia tarik rambut Tok Wan. Yang berani buat cucu lah. Kita jadi anak dulu tak berani kan, ayah garang lah. Tapi dengan cucu ni naik, setiap pagi naik motor bawa di depan kan. Tok Wan sayang lah. Begitulah Tok Wan Rasulullah ni, dia sangat menyayangi Nabi SAW. Sehingga kan ada satu tempat duduk di Mekah tu, di Kaabah, dekat Kaabah tu, satu tempat duduk yang hanya boleh diduduki oleh Abdul Muttalib. Ketua Mekah saja yang boleh duduk di atas kursi itu. Akan tetapi Abdul Muttalib mengangkat Nabi Muhammad dan dia letak di atas kursi itu. Dia kata, inna lihada tifli sya'nan, sesungguhnya kanak-kanak ini ada satu masa depan yang besar yang akan terjadi kepada dia satu hari nanti. Itulah Abdul Muttalib memandang Muhammad SAW. Dia kata, aku yakin budak ni ada satu benda besar yang akan berlaku pada dia satu hari nanti. Aku yakin. Dia angkat Nabi, dia letak atas tempat dia. Setelah 2 tahun merasakan kasih sayang seorang lelaki, iaitulah Tok Wan dia sendiri, Allah SWT sekali lagi menguji Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, takat ni saja jumlah ujian Rasulullah melebihi kita. Takat ni saja. Ni takat part ni. Part yang baru 7 muka surat ni. Apabila kehilangan ayah ketika masih dalam kandungan, kehilangan ibu, dan tak pernah merasakan kasih satu orang wanita yang bernama ibu, umur 6 tahun, duduk dengan Tok Wan, Allah ambil pula. Takat ni saja ujian itu telah melebihi kehidupan kita. Satu orang sebatang kara duduk seorang. Saya pernah duduk di rumah anak yatim. Bukan waktu kecil dulu, setelah membesar, besar macam ni lah. Dah besar ni pi jaga
nak rasa rupanya anak yatim ni dia memang dia nak kasih sayang. Dia tak ada anak yatim yang belagak. Selalunya anak yatim ni dia low profile, dia tawaduk, dia rendah diri. Bila ramai-ramai 4-50 orang yang demam sakit, bukan orang tahu sangat kan. Jadi bila ada yang demam tu, kita tanya, tak sihat ke? Pegang tangan dia kan, pegang tangan dia, urut belakang dia, tak sihat ke? Yang mata turun. Baru tanya tak sihat ke? Yang mata turun. Yatim piatu kan. Jadi yatim ni tuan-tuan kena ambil seorang anak yatim kan. Suruh bela anak yatim pula dah. Kalau nak faham hadis ni, kenapa Nabi sebut ana wakafilul yatimi kahatain, Nabi tunjuk jari dia, aku dan orang yang membela anak yatim seperti ini. Depa hilang sumber kekuatan hidup, kasih sayang ibu ataupun ayah, membuatkan kehidupan mereka ni begitu sukar. Tiba-tiba ada satu orang luar yang menggantikan sumber itu. Maka Allah SWT melalui lisan Nabi-Nya SAW menghargai orang-orang yang memelihara anak yatim. Dia sangat-sangat lain lah, dia sangat-sangat lain. Di sekolah saya sekarang ni pun ada seorang yatim piatu, yatim piatu. Mak ayah meninggal serentak aksiden dalam kereta waktu dia umur 7 tahun. Sampai hari ni ada dekat saya. Memang ketika orang lain semua balik kan, ayah kamu mai, mak kamu mai dah di bawah, dia tengok kan, saja yang mata turun. Tuan-tuan, mak ayah serentak umur 7. Orang main bagi kat saya sepatutnya saya tak ambil kan, budak-budak. Tapi takkan nak tolak anak yatim, memang tak tolak dah, ambil. Sekarang dah umur 10. Sekarang dah umur 10 kan. Jadi itulah Rasulullah. Hilang ayah, hilang ibu. Kata para ulama, Rasulullah sempat berkasih dengan Tok Wan. 2 tahun sempat Nabi dan rasa kasih sayang, tengok muka Abdul Muttalib, Tok Wan pun manjakan dia. Allah ambil pula. Baru duk mula bersandar kepada seorang ahli keluarga. Nabi mula bersandar, waktu itulah Allah patahkan tongkat sandar itu. Allah hilangkan Abdul Muttalib supaya nanti setiap kali bermasalah ataupun diuji oleh Allah, Nabi terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meninggal Abdul Muttalib. Sebelum dia meninggal, dia sempat memesan. Dia pesan, Abdul Muttalib ni dia pesan. Dia kata nanti kalau aku tak ada, Muhammad ni dijaga oleh Abu Talib. Setelah wafat, orang pun bawa Rasulullah ketika tu dah darjah 2. Kat bayang anak masing-masing darjah 2. Tuan-tuan mak tak ada, ayah tak ada, orang bawa pula pergi rumah. Duk rumah siapa pula? Rumah Abu Talib, bapa saudara. Nabi kenal Abu Talib kenal Nabi. Bapa saudara, memang bapa saudara, seibu seayah. Sebab Abdul Muttalib ni isteri dia 6 ataupun 5, saya tak ingat 5 ataupun 6. Abdul Muttalib isterinya 5 atau 6. Abdul Muttalib. Sebab tu adik-beradik Abdullah ada yang seayah, ada yang seibu seayah. Adik-beradik Abdullah, ayah Nabi ni, yang seibu seayah hanya Abu Talib saja. Yang seibu seayah. Hamzah seayah, bukan seibu. Hamzah. Al-Harith seayah, bukan seibu. Abu Lahab pun seayah, bukan seibu. Begitulah. Kemudian Rasulullah pun dibawa ke rumah Abu Talib, dan Abu Talib selain daripada memelihara Rasulullah, mengasuh Nabi, beliau memegang jawatan Perdana Menteri Mekah ketika tu, ketua penduduk Mekah. Dia pegang jawatan tu daripada Abdul Muttalib, dan kehidupannya miskin. Dia Abu Talib waktu tu ketua penduduk Mekah, dan dia seorang yang susah. Anak pun ramai, Ali, Aqil, anak-anak Abu Talib. Bila duduk dalam keluarga Abu Talib, Rasulullah menyedari Abu Talib, bapa saudara ni seorang yang susah. Tuan-tuan, nak sedar dengan keadaan sekeliling ni, umur 7 tahun, 8 tahun boleh ke? Kan? Umur 9 tahun
Anak kita umur 13 pun tak sedar lagi, kata ayah dia tak cukup duit. Bila Nabi dia duduk di rumah Abu Talib, dia tengok Abu Talib susah, maka kata Rasulullah, ketika itu aku mula mencari pekerjaan. Maka Nabi sebutlah dalam satu hadis, waktu Nabi umur belasan ni kan, 12, 13, waktu umur belasan ni Nabi sudah pun melakukan beberapa pekerjaan, antaranya ialah mengembala kambing. Hadis sahih. Nabi dah gembala kambing tuan, darjah 5, darjah 4. Gembala kambing, dengan duit itulah digunakan untuk menampung keperluan dan makan minum Rasulullah. Tuan boleh bayang kedudukan Rasulullah tu, suasana keadaan hidup Nabi waktu tu. Duduk keluar pagi pergi ambil kambing dalam usia yang begitu. Akan tapi Nabi seorang yang dia faham, dia faham keluarga angkat, bukan keluarga angkat, bapa saudara dia pun susah. Kemudian waktu berumur 9 tahun, ada riwayat sebut 9, ada riwayat sebut 11, Abu Talib nak pergi berniaga ke Syam, Syria lah tuan-tuan. Zaman tu antara pusat perniagaan yang terkenal, barang-barang daripada seluruh dunia banyak datang di Syam. Semualah, senjata, minyak wangi, makanan, pakaian yang import di Syam. Kira orang Mekah waktu tu, kalau yang kaya-kaya ni pakai jubah import daripada tengok nama, Syam kaya. Jadi orang Mekah pun mereka akan ke Syam untuk berniaga dan ambil barang di sana. Bila Abu Talib nak ke Syam, Syam ni Syria lah, Mekah, Madinah, Iraq, Syria, Palestin. Jadi Abu Talib bersama dengan rombongan ni nak pergi ke Syam, berniaga di sini. Bila nak pergi, Rasulullah nak ikut. Tuan-tuan sekalian, Mekah nak ke sini, ke Syria ni lebih kurang 2000 km. 2000 km ni kalau tuan-tuan ajak anak-anak hari ni Perlis nak ke Johor Bahru baru 1000. Dia nak ke dia nak duduk di rumah? Mesti nak duduk rumah. Mobile Legend dia tu jauh lebih mengkhusyukkan hidup dia daripada ikut ayah nak pergi rumah Pak Long di Johor 1000 km. Tak payah, tak boleh apa pun. Begitulah situasi Rasulullah SAW. Adakah Nabi ketika itu yang kanak-kanak yang sepatutnya seronok bermain, kenapa Nabi nak ikut ni rombongan ni? Abu Talib bagi tahu, wahai Muhammad, kami nak pergi berniaga, perjalanannya jauh, panas dan berbahaya. Nabi kata, tahu. Wahai bapa saudaraku, aku tahu perjalanan ini jauh, letih dan berbahaya. Aku nak pergi juga berniaga. Tuan-tuan tengok jiwa Rasulullah daripada kecil, jiwa dia sendiri tu Nabi sendiri tu. Nabi jenis satu orang budak yang Nabi nak kepada benda baru, Nabi nak benda-benda yang memberi manfaat, maka Nabi nak ikut. Abu Talib kata, tak boleh wahai Muhammad, binatang buah banyak, boleh jadi juga diserang oleh musuh. Zaman tu tuan-tuan, kalau kabilah-kabilah Lanun padang pasir ni, Mereka nak serang, dia main satu kabilah, dia serang, dia bunuh, dia curi, dia ambil kanak-kanak dan sebagainya ni untuk dijadikan hamba abdi, dijual. Itu juga antara kemungkinan yang boleh berlaku di padang pasir ketika itu. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi nama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah ni hamba abdi daripada satu pencerobohan. Diceroboh, keluarga Zaid satu ketika dulu ada musafir, diceroboh, dicuri Zaid dan dijual sebagai hamba abdi. Itu saya nak cerita kepada tuan-tuan suasana ketika tu, orang Arab ketika tu. Jadi Abu Talib kata, wahai Muhammad, perjalanan jauh, panas. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah bila baca sirah ni, panas, perjalanan padang pasir apa semua ni, saya rasa benda tu sikit. Tapi duduk dalam van aircon lah. Walaupun duduk dalam van aircon tu, bila kita lalu padang pasir ni, padang pasir lah sebut sedap sikit, kita jaga tuan, jaga tengok kanan, tengok kiri, ya Allah, luas mata memandang. Van kami masuk dalam, dah masuk dalam tu, dah tak ada jalan raya, masuk dalam. Tuan-tuan, dalam tu kalau orang bunuh kita, tuk situ. Tak ada siapa tengok. Buruk mereput di situ lah. Bila
van kami masuk sampai ke dalam tu dah tak ada jalan raya. Saya pun tengok padang pasir ni, otak saya berjalan tengok naik padang pasir. Perjalanan di padang pasir ni, kalau sesat nak berpandu kepada apa? Kalau hutan, kita ambil kain sikit, kita ikat kat pokok, jalan lagi ikat di pokok, tu cara kan, salah satu cara lah. Ataupun patahkan ranting, patah, nanti senang nak patah balik. Di padang pasir tuan-tuan nak patahkan pokok apa? Pasir yang sama, seluas mata memandang, tuan-tuan tengok depan, tuan-tuan tengok belakang, kanan kiri pasir, sebatang pokok pun tak ada. Sebab tu bila tuan-tuan pergi ke sana, ambil peluang, tapi jangan pergi seorang. Pergi seorang-seorang padang pasir memang mengeras di situ kan, pakai kerah tu tak patah balik lah. Ni orang Arab bawa. Rupanya ada satu tempat tu, kami masuk dalam, ada yang motor tu, ATV ke apa orang panggil, motor 3 tayar tu boleh sewa pula dah kan. Apa lagi, disebabkan perak yang tinggi kami pun turun-turun van, pakai sewa yang tu lah, masuk lagi dalam. Semua tu bila kita pergi dalam, masuk lagi dalam, jumpa lah sebatang pokok, masuk dalam dan jumpa satu pokok. Benda tu membuatkan kita teringat sirah Nabi SAW. Dan jalan yang kami guna itu adalah jalan daripada Madinah nak pergi ke Badar. Jalan tu kosong daripada 1400 tahun yang lalu. Jalan berbukit, berpasir, itulah yang digunakan oleh Rasulullah. Yang ni membuatkan kita menghayati sirah. Kita pergi tempat tu, Masya Allah, hak ni rupanya yang Nabi satu. Rasulullah itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar, titian sirat itu benar, mahsyar itu benar, telaga itu benar. Itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk di mahsyar, berdiri di mahsyar nanti tuan-tuan, lamanya bukan kepalang. Paling singkat kata para ulama 50,000 tahun, minimum 50,000 tahun. Ramainya tuan-tuan, hari ni 2020 ada 7 bilion manusia. Hari ni, pagi ni 2020 ada 7 bilion manusia, lebih sikit. 7 bilion ni tuan-tuan, kalau berdiri saja, bukan buat rumah, berdiri daripada Perlis sampai ke Johor penuh. Allah buat mahsyar ni tanah rata, lapang, pokok tak ada, bukit tak ada, gunung tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada laut tak ada, rumah tak ada, bangunan tak ada. Kata Rasulullah, ia adalah tanah lapang, la tara fiha iwajan wala amta. Kalian takkan nampak tanah rendah, tanah tinggi, tanah rata, satu warna. Tidak ada dosa yang pernah dilakukan di atas mahsyar. Hari ni tuan-tuan, pagi ni mahsyar belum ada. Selepas malaikat Israfil tiup sangkakala, waktu tu Allah Ta'ala akan cipta mahsyar. Kemudian tiup sangkakala yang kedua, mahsyar telah pun siap. Besar mana mahsyar? Apabila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dilenyapkan cahayanya oleh Allah. Tuan-tuan bayang, duk pukul 11 tengah hari, kiamat dia jadi gelap, Tuhan tutup, off, tak. Melompat ada orang, melompat. TNB kata tak ada elektrik, sekarang hari pun melompat. Tu tak ada elektrik, bukan tak ada lampu. Idza syamsu kuwirat, hari kiamat itu kami lenyapkan matahari serta merta, gelap. Sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat, setelah semua dimatikan, antara yang kami bangkit dan kami kembalikan ruh ialah ke semua binatang. Tuan-tuan, semua binatang akan berjalan, tundukkan pandangan mereka, berhimpun di mahsyar. Lembu saja berapa ekor? Lembu saja berapa bilion tuan-tuan. Maka luas dan jauh mahsyar. Tuan-tuan kalau berdiri di Perlis, tuan-tuan nampak ada orang yang berdiri di Johor nanti mahsyar? Tak nampak, sebab terlalu jauh.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup bagi ni. Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, dekat dengan di sini, kata para ulama, sebahagiannya sebut yang boleh memandang Rasulullah. Tengok Nabi maksudnya bukan 1000 kilometer lah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Beli tasbih. Pakat beli tasbih. Jangan sangkut penuh dinding. Kan? Tak apalah sangkut bagus. Ni bagus ni sangkut ni, pakat ambil. Saya tengok tak ambil pun. Seorang yang ambil tasbih dah 30. Wirid. Selawat tuan-tuan. Selawat. Kata orang ulama, banyak tu berapa? Satu orang ulama sebut banyak tu 300 sehari. Boleh kira banyak dah. Selawat mana ustaz? Selawat yang paling sahih selawat Ibrahimiyah. Yang lain-lain pun boleh. Selawat Ibrahimiyah hak baca dalam tasyahud akhir tu. Noh, saya tak jumpa dah tuan-tuan tau. Yang itulah pesanan saya. Pakat-pakat buatlah selawat tersebut. Semoga saya dan kita semua boleh nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar, dan semoga saya pun boleh nampak tuan-tuan di mahsyar. Insya-Allah taala. Yang tu saja untuk pagi ni. Semoga ilmu yang kita dapat pagi ni ilmu yang bermanfaat. Dan semoga majlis ini majlis yang barakah. Ya Allah, kami pohon kepadamu, ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa isteri-isteri kami, ampunkan dosa suami-suami kami, anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, buangkanlah penyakit-penyakit hati dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya kami salah, tunjukkanlah kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah yang berterusan ke dalam hati kami dan keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah iman yang telah kau hadiahkan kepada kami pada pagi ini dan selama hidup ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan iman, ya Allah, ya Tuhan kami. Masukkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami semua dalam syurga Firdaus-Mu, ya Allah. Untuk kami hidup mendapat redha-Mu, melihat wajah-Mu, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.